adalah kes di mana Mahkamah Rayuan telah mendengar kes Musa Aman. So, apa yang berlaku dengan kes tersebut? So, bagaimana keadaan kes tersebut? Apa yang kita boleh harapkan daripada kes tersebut kan? So, hari ini Musa Aman bersama dengan 33 defendant yang plaintiff yang lain telah mengemukakan saman kepada kerajaan negeri dan juga TYT kerana telah membubarkan parlimen menurut mereka secara tidak sah. Maka dengan itu mereka mencabar keputusan TYT dan juga keputusan Ketua Menteri Shafie Apdal kerana membubarkan parlimen pula. Dewan Undangan Negeri yang lepas dan mengatakan bahawa itu adalah tidak sah. Namun begitu, menurut perlembagaan dan juga menurut undang-undang, SPR mempunyai tempoh masa selama 60 hari untuk mengemukakan tarikh pilihan raya penamaan calon iaitu 12 hari bulan ini dan tidak boleh berlengah lagi dalam keadaan tersebut. So, pilihan raya akan dilakukan dalam masa yang terdekat iaitu penamaan calon pada 12 hari bulan dan pembuangan undi saya rasa 27 hari bulan macam tu. 26 hari bulan tak ingatlah. Lebih kurang macam itulah. Sebab saya tak terlibat dalam pilihan raya ini. So, berkenaan dengan kes, kita cerita sikit berkenaan dengan kes yang berlaku hari ini. Musa Aman dan juga peguam dia membuat penghujahan di hadapan hakim. Pertama sekali kita kata keputusan itu akan ditentukan pada esok hari selepas pukul 12 tengah hari. Mahkamah akan berkumpul semula dan keputusan akan diumumkan pada esok hari. Saya jangkakan dalam around after 12 lah. Berkemungkinan petang macam tu baru kita tahu keputusan Mahkamah Rayuan. So, antara argumen kalau kita tengok argumen yang dikemukakan oleh Musa Aman yang mengatakan bahawa kenapa pembubaran Dewan Undangan Negeri Sabah itu adalah tidak sah. Dia kata kerana Musa Aman sudah pun secara perlembagaannya membawa sejumlah SD di mana SD itu diserah sudah pun ada dan ditandatangani oleh sebanyak 33 orang atau lebih 34 orang ahli Dewan Undangan Negeri Sabah yang bersetuju untuk melantik Musa Aman menjadi Ketua Menteri Sabah dan juga tidak bersetuju. Maksudnya undi tidak percaya, SD tidak percaya kepada Shafie Apdal pada waktu itu. Namun begitu, SD itu tidak sampai kepada TYT. TYT tidak mahu berjumpa dengan Musa Aman. Akhirnya Musa Aman hanya sampai di gate. Seterusnya, terus Shafie Apdal mengumumkan membubarkan Dewan Undangan Negeri dan dipersetujui oleh TYT dan TYT menjalankan tugas beliau untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri sebagaimana yang dikehendaki. Jadi, kalau kita tengok Musa Aman berhujah bahawa dia kata, kita dah ada SD. SD ini sah sebenarnya. Maka sepatutnya kita boleh untuk membubarkan. Dan dia refer kepada kes yang sama di Sabah tahun 1980-an. Saya tak ingat 81 ke 85. Saya tak ingat tarikh tu. Tapi pada 80-an di mana pada waktu itu, kalau tak silap Pairing Ketingan juga, dia mengumumkan satu kes yang sama di mana mengatakan bahawa ada presiden, ada kes yang terdahulu mengatakan bahawa pembubaran secara itu adalah sah. Okey, secara akademiknya kalau kita tengok, pembubaran yang dilakukan tidak sah dan SD yang dibawa itu adalah sah. Nah, kalau kita tengok secara akademiknya, kita dapat saksikan bahawa kita dapat lihat dan kita dapat kaji secara akademiknya bahawa TYT itu mempunyai hak untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri atas nasihat daripada Ketua Menteri. Itu merupakan perlembagaan yang ada sebagaimana Sultan Agong itu mempunyai kuasa untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri atas nasihat Parlimen atas nasihat Perdana Menteri ataupun Menteri Besar itu boleh membubarkan sebuah Dewan Undangan Negeri atas nasihat dengan menasihati Sultan. Ketua Menteri boleh menasihati Sultan dan Sultan boleh membubarkan Dewan Undangan Negeri. Maksudnya di sini, bidang kuasa untuk membubarkan dipanggil atas nasihat adalah bidang kuasa Ketua Menteri, Menteri Besar dan juga Perdana Menteri. Maksudnya kalau sekiranya mereka hendak menjalankan tanggungjawab, mereka hendak membubarkan Dewan Undangan Negeri ataupun Parlimen, maka hak itu ke atas mereka selagi mana mereka sah menjadi Ketua Menteri ataupun Menteri Besar. Tempoh masa itu tidak dinyatakan. Dia boleh buat pada bila-bila masa yang rasa mereka nak bubarkan. Dan itu merupakan prerogatif ataupun bidang kuasa Ketua Menteri, Menteri Besar dan juga Perdana Menteri. Itu adalah suatu kuasa yang diserah, yang diberi secara perlembagaan kepada Ketua Menteri, kepada Perdana Menteri, kepada Menteri Besar tanpa ada dakwa-dakwi, tanpa ada pertikaian secara perlembagaan daripada dahulu lagi. Dan apabila TYT menerima
surat ataupun usul tersebut daripada Menteri Besar ataupun Ketua Menteri ataupun Perdana Menteri, maka dengan keadaan itu TYT hanya sekadar mengesahkan menerima dan mengesahkan bersetuju endorse untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri ataupun parlimen tersebut. Jadi dalam keadaan ini kita kena sedar bahawa itu bidang kuasa dua eksekutif ini. Dua ahli ini yang untuk mereka menentukan. Maksudnya dia ada timbal balik, dia ada check and balance. Dia bukan setakat kuasa Ketua Menteri, bukan kuasa MB, bukan kuasa Perdana Menteri, tetapi disambut pula oleh TYT ataupun Sultan ataupun Agong di mana mengesahkan. Dan bila dua ini, dia kata yes and yes. Dia macam ada dua button lah, button A, button B. Bila Ketua Menteri tekan button A, tapi yang TYT tak sambut dengan button B, dan tak jadi juga. Maka dua-dua kena ambil tindakan. Dalam keadaan ini, adakah dua-dua telah ambil tindakan? Jawapan dia adalah ya. Tapi Musa Aman kata, oh saya telah dapat 33 SD, setuju. Now, untuk SD itu secara akademik, tapi kita tak tahu keputusan mahkamah, mungkin keputusan mahkamah akan berlaku sebaliknya, tetapi secara akademiknya, SD itu untuk dia menjadi sah, pertama, dia mesti diterima oleh TYT. Okey? Dia mesti diterima oleh TYT. Dan dalam kes Perak sekalipun, perkara itu hendaklah dibawa ke dalam Dewan. Perkara itu hendaklah dibawa dalam Dewan dan diputuskan di dalam Dewan. Cuma dia tidaklah dah tak menjadi formal lah. Biasanya kalau SD itu dah diputuskan, maka dalam keadaan itu SD itu macam diterima lah. Dewan itu hanya formality saja. Tapi ada orang kata, tapi kes Mahathir dulu tak ada pun bawa dalam Dewan. Dia kata, SD itu dipersetujui je. Now, kes Mahathir itu berbeza. Bezanya, ini saya cerita balik. Saya tahu ramai dah tahu, tapi saya cerita balik. Bezanya adalah apa dia? Mahathir meletak jawatan. Itu beza dia. Bezanya, Mahathir meletak jawatan. Saya kata tadi, dalam keadaan Ketua Menteri, Menteri Besar, Perdana Menteri yang sah masih lagi memegang kuasa, maka mereka ada kuasa. Perkataannya masih lagi memegang kuasa. Bila engkau sudah meletak jawatan, macam mana Mukhriz atau Mahathir, maka dalam meletak jawatan itu maksudnya engkau melepaskan jawatan. Bila engkau melepaskan jawatan, engkau dah tak ada kuasa. Jadi bila tak ada kuasa, maka perlembagaan itu tidak lagi termaktub kepada engkau. Maka dalam keadaan itu, dia tak ada kuasa. Bila tak ada kuasa, jadi siapa yang boleh menekan butang A tadi? Bila tak ada orang boleh menekan butang A, maka Agong, Sultan, TYT akan panggil SD. SD itu akan mengatakan ya bahawa sah persetujuan sama ada orang itu menjadi Menteri Besar dan sebagainya. Tapi dalam kes ini, TYT, Ketua Menteri itu masih lagi seorang Ketua Menteri yang sah. Sebab itu dulu lagi masa Sheraton, saya dah cakap, Mahathir jangan letak jawatan, Mukhriz jangan letak jawatan, tapi mereka letak jawatan. The only way adalah untuk bubarkan bubarkan parlimen atau bubarkan Dewan Undangan Negeri. So, keputusan esok kita akan tengok sama ada Musa Aman itu mempunyai, dan itu merupakan hujah pihak Pusat Syafiq Afdal dan juga TYT. Hujah yang saya cakap tadi itu merupakan hujah mereka, dan kita tengok sama ada esok ada pertikaian ini dapat diselesaikan atau tidak. Dan saya percaya benda ini akan pergi ke Mahkamah Persekutuan.